Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa tadi semula pembelajaran secara online bagi tahun 10A dan 10C 1 cikgu di mana cikgu akan menjelaskan secara lebih detail mengenai dengan proses pembuatan corporate tooling. Okey, yang pertama yang akan cikgu jelaskan di sini ialah yang pertama adalah level 1, menimbulkan setiap permukaan yang terdapat design di mana yang macam cikgu jelaskan sebelum ni di dalam di dalam kelas di sekolah sebelum ni yang cikgu ingatkan banyak kali kepada pelajar untuk mengambil berat lipatan kain mana ini merupakan adalah kain bagi lipatan level 1 di mana pelajar tidak boleh melipat lebih tebal kerana lipatan kain adalah memainkan peranan yang penting di dalam menimbulkan desain kamu. So ini adalah desain bagi level 1 di mana pelajar dikehendaki untuk menimbulkan ke semua desain. Cikgu percaya semua pelajar cikgu sudah siap outline yang dibuat di sekolah sebelum ni. Okey, so pelajar dikehendaki menggunakan peralatan yang cikgu sediakan untuk kamu, di mana yang flat digunakan untuk kuasan yang besar, manakala yang pointed digunakan untuk kuasan yang dekat dengan outline ataupun kuasan yang kecil. Okey, macam cikgu cakap contoh semua permukaan dikehendaki untuk level 1 semua sekali. Mana di pelajar dikehendaki yang penting tangan pastikan letakkan di atas permukaan corporate tooling, jangan ditakkan seletakkan agar permukaan corporate tooling itu cantik nanti. So pelajar dikehendaki untuk menimbulkan semua desain dengan menggunakan peralatan ini saja. So mengikut bentuk yang ada, dan di mana dekat dengan garisan ini pelajar dikehendaki menggunakan yang tajam ini untuk mendetailkan permukaan yang ada. Okey, setelah pelajar selesai membuat proses yang pertama iaitu menimbulkan semua permukaan, pelajar dikehendaki untuk menimbulkan level 2 di mana pelajar dikehendaki untuk menimbulkan desain utama. Kalau kamu lihat desain kamu pasti ada desain utama kan, so pastikan desain utama tu lebih timbul daripada desain yang tambahan. So untuk membuat kalau yang pelajar yang sudah siap level kedua boleh pergi ke yang sudah siap level 1 boleh pergi ke level 2 dengan cara yang pertama adalah melipat kain tersebut lebih tebal lagi, lebih tebal lagi. Okay? Kalau tebal artinya permukaan itu, tekanan itu lebih dalam lagi. So untuk membuat ini, memandangkan permukaan itu tanpa kecil, pastikan yang di ujung ni jangan sampai terkeluar daripada lapisan yang di belakang ni. Make sure pastikan pelajar akan menimbulkan desain tersebut jangan terkeluar daripada kain ni. Kalau keluar ia mudah koyak ada corporate tu nanti. So untuk membuat desain level yang kedua ni, untuk menimbulkan level yang kedua sama saja prosesnya dengan level yang pertama, akan tetapi lipatan itu saja lebih didalamkan lagi, lebih ditabalkan lagi. So pelajar hanya menimbulkan lebih tinggi lagi adalah merupakan desain yang pertama. Macam student ni telah menimbulkan desain yang kedua itu menimbulkan desain yang utama. So pastikan pelajar menimbulkan desain yang kedua tu dan proses ni abit suka sikit pasal kalau kesilapan berlaku corporate tooling akan kuyak ataupun bubus. So untuk membuat ni pastikan fokuskan kepada yang di tengah-tengah desain. Sebagai contoh, kalau kamu lihat di sini, if kamu menimbulkan this one adalah level yang kedua, make sure fokuskan di tengah-tengah sedikit, dekat yang hujung outline ni
tidak perlu ditekanlah, supaya mengelakkan di zona tu kuyak. Biasanya di zona tu koper kamu akan kuyak dekat dengan outline ini. Yang cikgu tunjukkan ya. Pasal yang makin ke dalam lagi, makin ke dalam. So fokuskan design kamu untuk menekan itu adalah yang di tengah-tengah dan sini sikit. Jangan tidak perlu difokuskan dekat outline ini, pasal sudah nampak. Daripada label yang pertama sudah nampak outline yang kamu timbulkan. Ingat kalau kamu tekan daripada dekat dengan outline ini, yang label pertama awal-awal itu, ia akan mudah kuyak. Okay ya? Ingat so sudah belajar, siap menimbulkan label yang kedua. Apa yang perlu dibuat adalah dengan menggunakan kain label 1, kembali kepada label 1, di mana dengan menggunakan paku yang cikgu bagi kalau pelajar di mana kami akan membuat tekstur permukaan latar belakang. Pastikan menukul dengan menggunakan paku tumpulan ni. Pastikan menekan permukaan itu supaya tidak ada ruang kosong di belakang. Kalau kamu tukul dengan ruang kosong di belakang, ia akan mengakibatkan boleh bubus. Okey, mohonlah tangan kamu mesti pastikan empaikan di atas permukaan yang akan kamu tukul itu. Gas menukul, memegang di ujung sini, ujung yang tukul Untuk menukulan ni random saja. Yang penting ada tekstur timbul. Kalau di sini ada, kalau sudah dicat hitam nanti ia akan clear tu. Tekstur yang urat-urat tu timbul Ini yang cikgu mahu ni ada nampak dalam kamera tu okey So random saja untuk kamu menukul tu dan pastikan hati-hati dekat objek utama tu pelan-pelan saja dekat design utama dan design tambahan ni agar tidak terkena kalau kamu menukul. Sudah proses menimbulkan tekstur latar belakang sudah siap. Pelajar dikehendaki untuk mencat. Mencat cikgu sudah bagi cat hitam untuk dicat latar belakang ini nanti. Latar belakang dan outline. Kalau yang maklum tahu ni latar belakang dicat hitam dan outline yang terdapat pada setiap permukaan ini. Artinya outline itu macam yang pen design kamu tu lah. Ini menggunakan baris yang kecil nanti, yang tajam, dan yang flat untuk latar belakang nanti. Okey, cikgu akan tunjukkan proses macam mana mencat. Okey. Okey, di sini ada sudah yang cikgu buat contoh daripada Copper Student cikgu buatkan sedikit saja. Di mana untuk mencat itu make sure pelajar ada mempunyai flat brush yang flat dan yang pointed. Okey. Yang penting cat yang cikgu bagi ni pastikan ada mix dengan air sedikit supaya ia jangan terlampau pekat. If terlampau pekat nanti pelajar akan sukar untuk menghilangkan dan dia akan menggunakan proses seterusnya menggunakan sandpaper nanti kertas pasir untuk menimbulkan lagi tekstur tu nanti. So kalau tebal cat yang digunakan, dia akan sukar untuk menampakkan atau untuk menghilangkan cat hitam itu. Okey, so pastikan dicampur dengan air sedikit sahaja. Kalau yang pekat, campur lagi. Okey, cikgu akan menunjukkan di sini dan akan menggunakan dua baris saja, yang pointed dan yang tajam. Dua baris yang pointed, yang flat dan tajam. So yang flat biasanya cikgu gunakan dekat design outline juga. Outline ni ditimbulkan mana-mana outline yang bagas kamu lukis design kamu tu perlu ditimbulkan dengan menggunakan baris yang tajam. Yang untuk yang flat dan digunakan latar belakang selalunya. Karena cikgu akan tunjukkan macam mana proses membuat latar belakangannya. Okey.
Setelah disapu, diambil cat 1. Pastikan jangan terlalu tebal. Okey, cara menyapu cat hitam, pelajar tidak dibenarkan jangan sekali-sekali sudah menyapu macam ni kamu ulang lagi balik. No, one way saja, satu arah saja. Pastikan jangan terlalu tebal. Kalau ia ada macam memutih-mutih macam dah kena cat, dia perlu cat, just tinggalkan macam itu saja. So cat tersebut jangan tebal, pandai-pandai terbalikkan. Ambil lagi. Okey. Untuk permukaan yang sukar, yang payah tu, yang terutamanya dekat design, cikgu akan menggunakan bagus yang flat, yang pointed, mentajam. Sama je prosesnya. Tak nak ambil color tu jangan terlalu penuh. Ni penuh tu, kurangkan sikit. Dan kami buat color tu dekat dengan design ni. Jangan risau kalau ia macam tekanan dengan design, kami dapat bersihkan dengan menggunakan proses yang seterusnya. Ada cara betul lama kalau cat hitam tu tekanan dengan design. Proses yang next satu nanti cuba tunjukkan. Setelah cat hitam nanti kering. Okey, pelajar faham macam mana tu So dekat dengan design tu gunakan yang bagus, yang pointed. So sama juga dengan main design, outline yang terdapat pada permukaan. Untuk permukaan berbeza pula the way memegang bagus satu. Pastikan jangan macam mana melimpang kata orang macam mana. Pastikan yang menegak supaya lebih tepat ia punya tanya buat garisan tu. So jikalau ada kesilapan jangan teringat, jangan terisau, dan ia akan dapat betulkan. Kemudian senang saya proses membetulkan. Yang penting outline itu pastikan ada tekanan cat hitam, dan jangan nanti terlampau tebal. Kalau tebal nanti kena kikis nanti supaya menjadi outline yang nipis dan cantik. Okey, cuba tunjukkan macam mana proses untuk membuat outline-nya. Sama juga cat satu jangan terlampau tebal. So baru satu pastikan ia menegak, jangan melimpang. Buat agak outline itu. Okey, kita tunjukkan lagi yang lain. Okey, faham? Ini ada outline itu semua pelajar dikehendaki untuk membuat. So macam cikgu cakap, proses yang seterusnya nanti sudah kering ni dan akan membetulkan. Nanti ada cikgu menunjukkan macam mana proses untuk membuatnya. So yang macam cikgu jelaskan sebelum ni, kami punya target adalah sebelum cuti term 1 mesti siap semua sekali. Okey, cikgu mahu kerjasama daripada pelajar untuk menyiapkan bagaimana kami target sebelum ni. So anything yang dah faham just text cikgu, dan sepanjang pembelajaran online ni nanti kami hanya membuat corporate. InsyaAllah jikalau sudah siap semua student membuat corporate tulingan ni, cikgu akan mengajar macam mana proses yang seterusnya membuat portfolio nanti. Diminta kerjasama daripada pelajar untuk menyiapkan secepat mungkin. Cikgu percaya dengan semangat pelajar yang cikgu nampak membuat lebih cepat, membuat di rumah. Cikgu nampak ada student pelajar cikgu kebanyakannya membuat di rumah. Cikgu percaya tadi boleh menyiapkan lebih cepat. Okay, cikgu
kalau pelajar ada yang tidak faham, just check juga. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.